Hello semua, selamat kembali. Bolehkah kamu bayangkan seseorang yang memakan daging manusia dan masih boleh menerbitkan buku, muncul di televisyen dan menjadi selebriti? Dia membunuh, memotong-motong mayat dan memakan daging manusia mentah, namun tidak pernah benar-benar dipenjara sehari pun. Kisah ini benar-benar berlaku di Jepun. Namanya ialah Issei Sagawa. Dia bukan watak fiksyen. Sebaliknya, seorang kanibal yang sebenar. Hari ini kita akan memasuki sebuah kisah yang menyeramkan. Seorang lelaki yang mengaku memakan manusia tetapi masih bebas, malah menjadi bintang yang dipuji di Jepun. Kewujudannya mencabar pemahaman kita tentang keadilan. Namanya pernah membuat dunia panik. Tindakannya membuat undang-undang kelihatan lemah dan tidak berkesan. Seseorang menggambarkannya, jika syaitan mempunyai wujud, dia adalah bentuk yang paling sesuai. Pembunuh terkenal dari kes daging manusia di Jerman, Armin Meiwes, pernah berkata, "Jika saya bertemu dengannya semasa saya masih muda, saya mungkin sudah ditelannya tanpa meninggalkan apa-apa." Jeneral Bintang Amerika MacArthur bergurau dalam memoirnya, "Saya pernah dengan naif berfikir bahawa bom atom boleh menakutkan segalanya. Sehinggalah saya bertemu dengannya. Saya baru sedar bahawa 2 bom nuklear pun tidak cukup." Malah raksasa dari anime Eren Yeager, jika hidup dalam cerita ini, juga akan berkata, "Hanya dengan satu tindakan, saya pun tidak akan ada peluang untuk melepaskan gemuruh bumi." Nama ini membuat mereka yang kuat di dunia nyata maupun fiksyen bergetar. Hari ini kita akan membuka dokumentari ini. Bab pertama dari legenda kanibal Jepun, membawamu ke dalam mimpi ngeri sebenar tentang kehancuran kemanusiaan. Watak utama cerita bernama Issei Sagawa, seorang lelaki yang kelihatan biasa-biasa saja. Bertubuh kecil, wajah muram dan ciri muka yang kurang menyenangkan. Pada usia 32 tahun, dia sudah menjadi pelajar sarjana di Universiti Sorbonne di Paris. Mengkhusus dalam sastera Inggeris, sangat berpengetahuan. Latar belakangnya membuat orang cemburu. Bapanya ialah pengerusi Sakata Water di Jepun, menguruskan sebuah syarikat besar yang penting dalam industri rawatan air sisa. Ibunya berasal dari keluarga kaya di Kobe. Kekayaan keluarga cukup untuk memastikan dia tidak pernah kekurangan. Namun latar belakang yang cemerlang ini tidak dapat menyembunyikan kecacatan fizikal yang teruk pada dirinya. Dia dilahirkan secara pramatang. Semasa dilahirkan, tubuhnya hanya sebesar tapak tangan. Anggota badannya sekurus ranting kering, betisnya tidak lebih tebal daripada pensil. Mengalami kecacatan perkembangan sejak lahir. Sejak kecil menghidap peritonitis dan enteritis. Penyakit-penyakit ini menjadikannya sangat lemah. Suaranya tinggi dan kecil seperti suara wanita. Berjalan dengan tempang, posturnya pelik. Tingginya kekal pada 1,50 meter. Berat badannya sentiasa berkisar pada 30 kilogram. Benar-benar kelihatan seperti kerdil yang kekurangan zat makanan. Kecacatan fizikalnya menentukan dia tidak boleh bersukan. Dia hanya boleh bersembunyi dalam dunia buku. Sastera menjadi satu-satunya tempat bergantungnya. Namun dia tidak mahir bersosial. Lingkaran kawan-kawannya hampir sifar. Dari kecil hingga dewasa, dia dianggap pelik oleh rakan sekelasnya. Ejekan dan pengasingan sentiasa mengikutinya. Pengalaman-pengalaman ini perlahan-lahan mengikis jiwanya, menjadikannya semakin terpencil, rendah diri, malah tidak sihat mental. Menurut kenangannya kemudian, semasa kecil, pakciknya sering bermain permainan makan orang dengannya. Berpura-pura akan menelannya bulat-bulat, dan juga menceritakan sebuah kisah seram kepadanya, bahawa ada seorang penyihir tua yang suka menangkap kanak-kanak yang sesat, memakan daging mereka untuk kekal muda. Kisah ini terdengar biasa. Ia seperti asal-usul Hansel dan Gretel. Namun bagi Sagawa yang masih kecil, ini bukan cerita dongeng tetapi inspirasi.
dia mula terobsesi dengan satu idea, dirinya yang sangat lemah. Jika memakan orang lain, bolehkah dia menjadi tinggi dan kuat untuk mengimbangi kekurangan sejak lahir? Idea ini seperti rumput beracun yang berakar dan tumbuh dalam fikirannya. Tahun 1 sekolah rendah, dia merenung pada paha tebal rakan lelakinya, berfantasi bagaimana rasanya jika menggigit sekali. Sehingga sekolah menengah, dia tidak dapat lagi menahan dorongan dalamannya. Aktif menghubungi doktor psikiatri, mengaku, "Saya mahu makan daging manusia." Di hujung telefon hanya ada kesunyian. Tiada siapa yang peduli pada orang pelik ini. Malah tiada siapa yang menganggap ini sebagai isyarat meminta bantuan. Namun ini hanyalah permulaan fantasi songsangnya. Yang lebih mengerikan masih menanti di hadapan. Dia perlahan-lahan menetapkan sasarannya. Wanita kulit putih tinggi, seksi sihat. Segala yang dia tidak miliki. Objek fantasi pertamanya ialah bintang legenda Hollywood Grace Kelly. Keanggunan dan kekuatannya. Di matanya, dia adalah pelengkap yang sempurna. Seiring dengan pertambahan usia, keinginan ini tidak lagi sekadar khayalan, malah menjadi obsesi yang hampir gila. Dia mula merancang untuk menjadikan khayalannya sebagai realiti. Pada tahun 1972, Sagawa yang berusia 24 tahun masih belajar di universiti di Jepun. Dia menyasarkan seorang diplomat wanita Jerman, seorang wanita kulit putih bertubuh tinggi. Dia mengikutinya dan mengetahui tempat tinggalnya. Tengah malam, dia menyelinap masuk ke rumahnya, merancang untuk bertindak semasa dia tidur nyenyak, menggunakan pisau untuk memotong sepotong daging dari pinggulnya, untuk memuaskan keinginannya yang songsang. Namun rancangan itu gagal sejak awal. Diplomat wanita itu tiba-tiba terjaga, menemui penceroboh kecil ini. Dia melawan dengan sekuat tenaga, menolaknya ke lantai dengan sekali tolak. Sagawa tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Segera polis memecahkan pintu masuk dan menangkapnya. Menghadapi soal siasat, dia tidak berani mengaku niatnya untuk memakan manusia, hanya berbohong bahawa dia mahu merogolnya. Pada masa itu, bapanya tampil ke hadapan, menggunakan kekayaan keluarga, membayar pampasan secara peribadi dalam jumlah yang besar. Diplomat wanita itu akhirnya menarik balik tuduhannya. Insiden itu ditutup tanpa bunyi. Skandal ini tidak didedahkan. Namun bapanya menyedari bahawa anak ini adalah bom jangka. Demi menjaga nama baik keluarga, dia memutuskan untuk menghantar Sagawa ke luar negara, jauh ke Perancis untuk meneruskan pengajian sastera, berharap jarak dapat menyembunyikan segalanya. Tanpa disedari, ini tidak berbeza dengan melepaskan serigala yang lapar ke padang rumput yang penuh dengan kambing biri-biri. Di Perancis, mata Sagawa dipenuhi pemandangan yang selalu dia impikan. Wanita kulit putih bertubuh tinggi ada di mana-mana. Kesihatan dan kecantikan mereka seperti mengejek kecilnya tubuhnya sambil mengikuti kursus doktor. Sambil memendam kegelapan yang lebih mendalam di hatinya, dia menulis dalam diari dan catatan peribadinya, "Saya sering berfantasi menembak mereka dengan pistol, kemudian memakannya sedikit demi sedikit. Namun setiap kali mengangkat senjata, tangannya selalu membeku." Dia belum dapat melintasi halangan psikologi itu, sehinggalah dia bertemu dengan Rene Hartevelt, seorang gadis Belanda berusia 25 tahun, tinggi 1,78 meter, berambut perang, bermata biru, kulit putih. Dia mahir berbahasa Inggeris, Perancis dan Belanda, berperwatakan anggun dan berpengetahuan luas. Benar-benar seperti bidadari. Yang lebih penting, dia tidak membenci Sagawa seperti orang lain, malah menunjukkan kebaikan yang jarang ditemui kepadanya. Bersedia berbincang tentang perkara akademik dan puisi dengannya. Mereka berdua perlahan menjadi kawan. Di mata Sagawa,
Renge bukan sekadar kawan, malah sasaran utama dari fantasinya selama bertahun-tahun. Setiap inci tubuhnya, seperti memanggil nafsunya, dia memanggilnya orang yang ditakdirkan, dan mula merancang satu pemburuan dengan teliti. Pada 11 Jun tahun 1981, dengan alasan ingin membincangkan puisi Jerman, dia menjemput Renge ke apartmennya untuk makan malam bersama. Ini bukan kali pertama dia datang. Dahulu selepas dia pergi, dia akan menjilat kerusi tempat dia duduk seperti orang gila, dan menghidu bau yang ditinggalkannya. Namun kali ini, dia tidak berniat membiarkannya pergi dalam keadaan hidup. Malam itu, Renge tiba seperti yang dijanjikan. Sagawa menyambutnya dengan adab Jepun, menyajikan teh dan kuih-muih gaya Jepun. Mereka berdua berbincang tentang puisi dan sastera. Suasana kelihatan harmoni. Di tengah perbincangan, dia tiba-tiba mengumpul keberanian untuk meluahkan cinta. "Saya mahu menjadi satu dengan awak." Renge terdiam seketika, menolak dengan sopan. "Awak orang baik, tapi kita hanya boleh berkawan." Sagawa mengangguk di luaran, namun di dalam hatinya sudah bergolak. Dia bangun dan mengambil sebuah buku puisi Jerman dari rak, memberikannya kepada Renge, memintanya untuk membaca dan menterjemah. Dia dengan senang hati bersetuju, membelakanginya menunduk fokus membaca bait-bait puisi. Pada saat itu juga, Sagawa mengeluarkan senapang dari bawah meja. Diam-diam mengangkat muncung senapang, mengarahkannya ke tengkuknya, menarik picu. Bunyi tembakan bergema. Renge terus jatuh ke lantai. Darah membasahi lantai dengan warna merah. Sagawa pingsan kerana terangsang oleh pemandangan berdarah yang tiba-tiba. Beberapa minit kemudian, dia perlahan sedar, melihat mayat di depannya. Nafsu yang ditahan selama 32 tahun meletup sepenuhnya. Dia menerkam Renge, mengoyak pakaiannya, mencuba menggigit daging di pinggulnya secara langsung, tapi giginya tidak boleh menggigit. Dia mengambil pisau, mula memotong-motong. Dia menulis dalam bukunya. Lemaknya melimpah seperti jagung yang cair. Daging di pinggul sangat gemuk dan lazat, meleleh di mulut dengan rasa manis semula jadi. Dia memotong daging dari peha, mencelupkannya ke dalam kicap dan wasabi, menjadikannya sashimi daging manusia dan memakannya mentah, dan menggunakan seluar dalam Renge untuk mengelap mulutnya. Bahu lengan dada lidah, dia merasainya seperti menikmati jamuan besar, mencuba setiap bahagian satu demi satu. Keseluruhan proses dirakam dengan kameranya, seolah-olah sedang menyelesaikan sebuah karya seni. Keesokan harinya, mayat mula reput dan berbau. Dia menyedari perlu membuang bukti. Dia menggunakan kapak untuk membelah mayat menjadi dua, memotong bahagian dada dan lengan, memasukkannya ke dalam peti sejuk untuk dibekukan, merancang untuk menyimpannya untuk dinikmati perlahan. Baki dimasukkan ke dalam 2 beg pakaian, bersiap untuk membuangnya pada tengah malam. Tengah malam, dia menyeret beg ke taman hutan Boulogne, merancang untuk menenggelamkan mayat ke dasar tasik. Namun ketika dia bersembunyi di semak-semak, sepasang warga emas yang sedang berjalan-jalan menemui sesuatu yang pelik. Mereka mendekati beg, melihat darah meresap keluar. Ketakutan mereka membukanya untuk melihat. Di dalamnya jelas ada tubuh manusia yang termutilasi. Warga emas itu panik dan melaporkan kepada polis. Polis segera campur tangan, melalui ciri-ciri wajah dan laporan orang hilang, mengesahkan bahawa mangsa adalah Renge. Mereka mengeluarkan waran tangkap. Segera, seorang pemandu teksi memberikan petunjuk, mengatakan bahawa petang itu dia mengangkut seorang lelaki pendiam. Bagasi sangat berat tidak wajar. Dia juga bergurau bertanya, "Di dalamnya bukan mayat kan?" Sagawa menjawab secara sambil lewa bahawa itu buku. Pemandu tidak berfikir lebih lanjut. Polis berdasarkan ciri-ciri fizikal dan alamat,
mengunci suspek sebagai isi Sagawa. 4 hari kemudian, mereka menyerbu apartmennya dan menangkapnya. Menghadapi polis, Sagawa tidak menunjukkan sedikit pun panik. Berkata dengan tenang, "Saya yang membunuhnya. Saya membunuhnya untuk memakan dagingnya." Polis menggeledah tempat kejadian, menemui alat jenayah dan sisa-sisa tubuh manusia, serta gambar-gambar yang menjijikkan itu. Buktinya kukuh dia tidak melawan langsung. Apabila ditanya mengapa dia membunuh Rene, dia berkata, "Dia tinggi, sihat dan cantik, sedangkan saya pendiam, lemah dan hodoh. Kami adalah dua kutub yang bertentangan. Saya rasa dengan memakannya, saya boleh menyerap intipatinya, akan menjadikan saya lebih kuat." Dia juga menambah, "Satu-satunya penyesalan adalah tidak memakannya ketika dia masih hidup." Kes ini mengejutkan Perancis. Semua orang berfikir bahawa yang menantinya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Bapanya campur tangan lagi, mengupah pasukan peguam terbaik di Paris, berusaha membebaskannya dari tuduhan. Sebelum perbicaraan bermula, segalanya kelihatan sudah pasti. Polis mempunyai senjata, pisau dan gambar-gambar. Saksi melihat dia membuang mayat. Dia sendiri mengaku dengan mulutnya. Walau bagaimanapun, ini kelihatan seperti jalan buntu. Namun, berlaku sesuatu yang tidak dijangka. Hakim semasa mengkaji rekod perubatannya, mendapati bahawa dalam rekod perubatan masa kecilnya tertulis meningitis, sedangkan sebenarnya dia menghidap peritonitis. Kesalahan terjemahan membolehkan peguam memanfaatkan peluang. Mereka berhujah, Sagawa menghidap penyakit mental yang teruk. Pembunuhan adalah tindakan tanpa sedar akibat gangguan mental. Oleh itu tidak sepatutnya bertanggungjawab secara jenayah. Yang mengejutkan ialah, hakim benar-benar menerima hujah ini dengan alasan gangguan mental, membebaskannya daripada tuduhan jenayah, menghukumnya untuk dihantar ke hospital psikiatri di Paris untuk menerima rawatan tanpa had masa. Ini hampir sama dengan hukuman seumur hidup. Namun cerita ini jauh dari tamat. Selepas berada di hospital selama 1 tahun, seorang penulis Jepun menemuinya, menanyakan butiran kes secara terperinci, dan menggunakan ini sebagai asas untuk menulis novel. Buku itu diterbitkan di Jepun dan sangat berjaya. Bukan sahaja laris, malah memenangi anugerah sastera. Sagawa memperoleh royalti yang besar. Ini membuat orang ramai Perancis marah besar. Mereka memprotes, mengapa menggunakan wang pembayar cukai untuk menampung pembunuh asing. Di bawah tekanan pendapat umum, kerajaan Perancis memutuskan untuk mendeportasinya, menghantarnya kembali ke Jepun. Dia berada di hospital psikiatri di Paris. Jumlahnya hanya tinggal 1 tahun dan beberapa bulan. Selepas kembali ke negaranya, dia dihantar ke hospital psikiatri di Tokyo untuk pemerhatian lanjut. Doktor menghabiskan beberapa bulan untuk menilainya, menyimpulkan bahawa dia tidak mempunyai penyakit mental, hanya gangguan personaliti yang sangat menyimpang. Ini bermakna bahawa dia sepenuhnya mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dan sepatutnya bertanggungjawab atas jenayahnya. Polis Jepun memutuskan untuk membuka semula penyiasatan, merancang untuk mendakwanya atas pembunuhan dan pembuangan mayat. Namun masalah timbul. Semua bukti utama senjata, gambar laporan bedah siasat, berada di tangan polis Perancis. Jepun meminta penyerahan. Namun Perancis menolak keras. "Kami sudah menutup kes ini. Ini adalah fail yang disegel, kami tidak boleh memberikannya kepada kamu." Tindakan ini seperti bantuan songsang. Tanpa bukti, polis Jepun terpaksa berhenti. Selepas setahun di hospital di Tokyo, Sagawa dibebaskan tanpa pertuduhan. Seorang pembunuh yang membunuh, memotong-motong dan memakan mayat dengan tangannya sendiri kembali bebas secara terang-terangan. Rakyat Jepun marah. Mereka bersatu untuk menyerang.
memberikan tekanan kepada keluarga Sagawa melalui pendapat umum. Bapanya terpaksa meletak jawatan sebagai pengerusi. Ibunya mengalami gangguan mental dan sakit teruk. Reputasi keluarga jatuh merudum. Namun ironinya, Sagawa sendiri sebaliknya mencapai puncak hidupnya. Kes pelik ini menjadikannya tumpuan media. Dia tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan. Sebaliknya mempamerkan pengalamannya secara terang-terangan. Dia menulis 18 buah buku, menerangkan setiap langkah pembunuhan dan kanibalisme secara terperinci. Setiap buku tidak laku dijual. Akhbar dan majalah membuka ruangan untuknya. Stesen televisyen menjemputnya ke acara varieti, malah membiarkannya mengulas makanan di acara memasak. Dia juga membuat filem dewasa, memainkan peranan kanibal, berbual dengan santai di acara bual bicara. Dia berkata, "Saya sudah tidak suka wanita kulit putih lagi. Sekarang saya lebih suka gadis Jepun, terutama yang dari Okinawa, kulitnya halus lebih sesuai dengan seleraku." Pasukan acara berani menjemputnya, namun penonton sebaliknya menonton dengan penuh minat. Dia memperoleh wang dari royalti dan bayaran penampilan, menjalani kehidupan mewah. Dalam temu bual dia menyatakan, "Saya tidak rasa saya telah melakukan kesalahan. Orang ramai menjadikan saya sebagai bapa dunia kanibalisme. Saya sangat menikmati perhatian ini." Dia juga mengaku secara terbuka, pada musim panas melihat wanita mendedahkan kulit mereka. "Nafsu kanibalisme saya menjadi lebih kuat. Saya berharap boleh makan lagi sebelum mati. Dan yang terbaik adalah dimakan oleh wanita cantik, atau lemas dalam air liurnya. Mati di tangan seorang wanita adalah penebusan terbesar saya." Fantasi songsang ini akhirnya tidak menjadi kenyataan. Seiring berjalannya masa, orang ramai kehilangan minat terhadap cerita peliknya. Bukunya tidak lagi laku, acara-acara tidak lagi menjemputnya, pendapatannya menurun secara drastik. Namun dia sudah terbiasa membazir. Segera dia terbelit hutang besar. Pada tahun 2005, harta keluarga dirampas untuk melunasi hutang. Bapanya meninggal dunia akibat pendarahan otak secara tiba-tiba. Ibunya membunuh diri pada keesokan harinya. Dia menjadi seorang yang keseorangan. Tiada siapa yang berani mengupahnya untuk bekerja. Hanya boleh bertahan hidup dengan bantuan sosial kerajaan. Walaupun begitu, pernyataan songsangnya tidak pernah berhenti. Dia berkata, "Bulan Jun panas, gadis-gadis memakai pakaian sedikit. Saya sentiasa mahu menggigit daging manusia lagi. Cara terbaik adalah memakannya dengan gaya sukiyaki, untuk mengekalkan rasa asli daging." Dia juga berfantasi dimakan oleh wanita cantik, tapi mesti cantik. Pada tahun 2013, dia lumpuh di katil akibat strok, tidak boleh bergerak. Pada November tahun 2020, virus COVID-19 meragut nyawanya. Pada usia 73 tahun, mengimbau hidupnya, dia memenuhi nafsu kanibalismenya, hampir tanpa menerima hukuman apapun. Malah pernah meraih nama dan keuntungan. Berdiri di bawah sorotan lampu dengan angkuh, sementara renya yang tidak bersalah ditinggalkan di sudut sejarah, menjadi alat peraga dalam ceritanya. Kecantikan dan kebaikan hatinya berakhir dengan kematian berdarah, sementara Sagawa dengan kematiannya meraup perhatian dan wang sebanyak-banyaknya. Adakah ini adil? Bagaimana dengan undang-undang? Bagaimana dengan keadilan? Kes ini mendedahkan terlalu banyak masalah. Kesalahan penghakiman Perancis, ketidakupayaan Jepun, keterputusan sistem kehakiman kedua-dua negara, membiarkan seorang penjenayah bebas. Yang lebih menyedihkan, peranan media dan modal dalam memperburuk keadaan, mengangkat seorang kanibal menjadi selebriti demi rating dan keuntungan. Mereka tidak teragak-agak untuk mengabaikan prinsip. Sagawa mati terlalu mudah.
COVID-19 menamatkan hidupnya yang penuh dosa. Tapi ini jauh dari cukup. Apa yang dia tinggalkan adalah cerminan masyarakat yang cacat, sebuah jenaka yang membuat marah dan tidak berdaya. Apa pendapat semua tentang kes ini? Selamat datang untuk meninggalkan komen dan berbincang. Jumpa lagi di kes seterusnya.